لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Mystic Horror. Hari ini hari Isnin 3 hari bulan 10 2022. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera lah hendaknya. Pejam celik, kita pun dah sampai hampir penghujung 2022 dan nak masuk 2023. Rasa cepat masa berlalu ya. Adakah anda juga rasa begitu? Okey. Pada malam ni, kita teruskan agenda kita macam biasa, baca kisah seram. Dan pada malam ni, aku nak bacakan beberapa kisah seram yang aku ambil daripada seramkau.blogspot.com. Ada banyak kisah seram dia ni. Jadi jom, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama, kisah seram Zakuan di Pangkuan Pontianak. Kita letak background music dulu. Okay, jom. Okay, kisah ni tentang seorang yang bernama Zakuan. Zakuan ni famous. Sikap dia yang suka berfoya-foya. Walaupun dia masih student, tapi dia ni aktif duk keluar berhibur dekat pusat-pusat hiburan ataupun kelab-kelab malam dengan kawan-kawan dia. Banyak dah perempuan yang telah dikecewakannya. Malah Zakuan pernah merosakkan beberapa orang gadis yang dating dengan dia. Bila sebut nama Zakuan ni, pasti semua gadis pasti akan kenal. Semua gadis yang ada dekat college dia, semua nak berdampingan dengan dia. Walaupun dia orang tahu dia ni playboy. Peperiksaan semester telah pun berakhir, ataupun mid-sem exam. Zakuan merancang nak berfoya-foya dengan girlfriend dia dekat kelab malam. Dah lama terkurung disebabkan study. Pada malam tu, Zakuan ni dia berjanji dengan si Ernie ni, girlfriend dia ni, nak pergi dekat satu kelab malam kegemaran Zakuan. Ernie bukanlah gadis pertama yang Zakuan kenal. Dah banyak gadis yang rosak disebabkan sikap si Zakuan ni, yang suka dia ambil kesempatan di atas kelemahan kaum hawa. Zakuan ni bercadang nak meniduri Ernie pada malam tu. Jadi, tapi malam tu, malangnya, Ernie batalkan date dia dengan Zakuan disebabkan nak balik kampung. Jadi hampalah si Zakuan ni. Dan walaupun macam tu, walaupun tanpa girlfriend dia, Zakuan tetap juga gagahkan diri nak pergi enjoy seorang diri kat tengah kepekatan malam. Aduh bosannya malam ni. Tak tahu nak buat apa. Itu adalah runggut Zakuan dalam hati. Jam dah pukul 2 pagi. Dia asyik ronda-ronda. Bila dah jemu ronda-ronda, sambil menikmati keindahan ibu kota yang bermandikan cahaya lampu, Zakuan ambil keputusan nak balik ke rumah. Dalam on the way nak balik ke rumah Zakuan ni, dia dengar lagu. Jadi dia pun macam ada plan nak ajak teman wanita yang lain, nak dia ajak keluar pada malam esok dia. Sedang asyik memandu, Zakuan ada terpandang seorang gadis cantik duk tahan kereta dia. Bila Zakuan ni tengok perempuan tu duk tahan kereta dia, cantik pula tu. Dia cakap dah, "Ui, ini bagus ni. Ibarat mata mengantuk disorongkan bantal." Tiba-tiba Zakuan berhenti. Dia buka tingkap dan gadis tu cakap, "Abang, tumpangkan saya boleh tak? Saya terlepas bas. Tolonglah saya bang." Rayu si gadis tu.
Boleh, boleh. Pesalahnya. Naik cepat. Hari nak hujan ni. Kalau kena hujan, kan demam. Siapa yang susah? Abang juga yang susah. Tu dia. Zakwan sempat lagi jeling gadis tu. Seksi gak Cikaro ni. Ada peluang lah aku makan besar malam ni. Zakwan dah mula nak buat benda jahat. Saudari ni daripada mana sebenarnya? Tak takut ke keluar sorang-sorang macam ni? Saya dari kelas tuition, tapi saya keluar lewat malam ni. Jadi saya terlepas bas. Nasib baik ada abang. Jeling gadis tu ke arah Zakwan. Ini sudah bagus. Nampak gayanya respon baik awet seorang ni. Mungkin disebabkan terlalu letih, gadis tu terlena dekat tepi Zakwan. Mata Zakwan ni liar duk tengok je gadis tersebut. Kalau aku dapat awet ni memang bagus. Zakwan dah mula nak buat sesuatu yang tak elok. Slow-slow tangan dia mula merayap dekat atas peha gadis tu. Gadis tu tiba-tiba sedar daripada tidur dia. Tapi yang peliknya, gadis tu tak membantah. Selalunya gadis kalau dia pegang tidak rela dia akan marah. Tapi yang ni tak. Dia tak bantah. Dia tambah senyum sambil tengok Zakwan. Jadi Zakwan ni apa lagi? Naik minyak lah. Kan? Dia terus raba gadis tersebut. Kononnya nak dapat meragut kesucian gadis tersebut lah. Setiap tindakan Zakwan pasti akan dibalas dengan rakus oleh gadis tersebut. Maksudnya dia raba sikit, tapi perempuan tu akan mula jadi kasar. Serakus-rakus Zakwan. Kerana tak dapat kawal kereta dia dengan baik, Zakwan ambil keputusan nak berhenti kat tepi jalan, nak memuaskan nafsu dia dengan gadis tersebut. Entahlah, waktu dia tengah nak memuaskan nafsu dia dengan perempuan tu, gadis tersebut peluk dia mula lembut, makin kasar. Leher dia pula rasa macam kena cocok benda tajam. Tiba-tiba Zakwan terbawa hanyir darah. Zakwan cuba nak buka balik pelukan gadis tu yang kuat, tapi gagal. Zakwan rasa pelik. Kekuatan gadis tu luar biasa. Mustahil seorang gadis boleh ada kekuatan 100 lelaki. Pelukan gadis tu makin lama makin merimaskan Zakwan, sampai Zakwan dah sesak nafas. Dan tiba-tiba Zakwan rasa ada darah segar keluar daripada leher dia. Gadis yang dia cuba nak berdaya tadi tu dah bertukar wajah. Dia jadi hodoh, kulit dia menggerutu dan mengeluarkan lendir yang mengeloyakan tekak. Gadis tu kan, lepas dia dah tahu si Zakwan ni dah tengok darah dia keluar daripada leher dia, tiba-tiba gadis tu dia ketawa. Lepas gadis tu ketawa macam tu, bulu roma Zakwan tegak berdiri. Zakwan terus ketakutan. Dia tak tahulah apa nak buat pada waktu tu. Nak minta tolong, siapa yang nak tolong dekat lorong gelap? Dah lah pada malam-malam buta, siapa nak lalu? Zakwan dah tak mampu dah nak larikan diri daripada cengkaman makhluk yang hodoh tu. Pada time itulah Zakwan hanya mampu berserah pada Allah. Zakwan waktu ni dah mula menyesal di atas tingkah laku dia yang suka memperdayakan golongan wanita. Bau busuk daripada tubuh dan wajah makhluk tu membuatkan Zakwan nak termuntah. Zakwan cuba nak jerit minta tolong, tapi tak dapat. Seolah-olah suara dia tersekat dekat kerongkong. Tolong. Macam tu lah. Dalam keadaan penat tu, Zakwan sempatlah baca ayat-ayat suci Al-Quran yang masih diingat. Tiba-tiba pandangan dia makin gelap, dan makin gelap.
Dia jadi susah nak bernafas. Lepas tu Zakwan dah tak ingat apa-apa lagi. Terus gelap pandangan Zakwan. Tapi bila Zakwan buka mata dia, dia tengok dia dah dikelilingi oleh ibu bapa dia dan juga kawan-kawan dia. Menurut ibu dia, Zakwan ditemui pengsan dalam kereta oleh pemandu yang lalu dekat area tu. Zakwan pengsan selama 3 hari. Bila dah dibenarkan keluar daripada hospital, Zakwan dah berazam nak ubah cara hidup dia. Dia berazam dah tak nak lagi meragut kesucian kaum wanita. Zakwan dah menanam tekad nak bertaubat. Dia nak mulakan hidup baru selepas pengalaman seram dan ngeri yang dialaminya. Okey, kisah dia seram Wish, tapi ada pengajaran. Apa orang kata apa? Ini kejadian yang berlaku dekat Zakwan ni mungkin adalah orang kata apa? Apa tu orang kata? Kifarah. Kifarah daripada Allah Subhanahu Taala supaya dia bertaubat, ya. Seram Wish. Ikut suka dia je tumpangkan perempuan tu. Kan dah kena. Okey, jom kita tengok kisah seram yang kedua. Kisah seram yang kedua bertajuk Kisah Seram Amoy Gaun Merah. Dalam pukul 2 pagi, saya terjaga bila dengar ada suara operator telefon radio teksi buat panggilan. Ada penumpang dari Bukit Antarabangsa nak ke Taman Tun Dr. Ismail. Roger. Yang berdekatan kawasan itu sudah lapuh. Tut. Suara operator halus keluar daripada alat komunikasi. Tanpa berfikir panjang, saya terus jawab call tu dan saya kata saya sanggup nak ambil penumpang tu. Dari Jalan Hulu Kelang, saya masuk ke simpang Bukit Antarabangsa. Jalan dia banyak selekor tajam. Malangnya, 5 minit kemudian, operator beritahu supaya saya tidak terus ke kondo tersebut kerana teksi lain dah ambil penumpang tu. Tapi saya cakap dah nak dekat sampai ni. Saya cakap dekat operator tersebut. Janganlah marah, saya pun tak tahu teksi tu tak report pun. Tiba-tiba aja dah ambil. Suara operator nak defend diri dia lah. Jadi okeylah saya U-turn. Rasa kecewa lah dengan apa yang berlaku. Jadi dah alang-alang ada dekat Bukit Antarabangsa ni, lebih baik saya teruskan perjalanan sampai dekat kondominium tersebut. Mana tahu kok ada penumpang lain. Kalau tak ada pun tak apalah, asalkan puas hati. Bila sampai dekat Pondok Guard, tak ada orang kat situ. Saya pun buat U-turn, patah balik. Saya bawa kereta slow-slow sambil menikmati pemandangan KL daripada lereng bukit. Di kiri dan kanan semuanya gelap. Hanya kelihatan bayang-bayang hitam pokok-pokok je. Tiba-tiba saya brek dengan mejut. Skrish! Tayar kereta berdecik bila brek ditekan mengejut. Rupa-rupanya saya hampir terlanggar seorang perempuan dekat tepi jalan yang sedang lambai-lambai duk tahan teksi saya. Wow, cantiknya teksi. Jun, melecun. Spontan keluar daripada mulut saya bila nampak perempuan dalam lingkungan 20-an. Dia pakai gaun merah pendek. Gaun tanpa lengan dia sangat ketat sampai nampak susuk tubuh yang menggiurkan. Saya terpaku dengan keayuan gadis tersebut. Jadi saya turunkan tingkap nak tanya. Gadis tu tak describe. Berambut panjang, hidung mancung, berkulit putih, bermata galak, tersenyum. Bila tanya, Cik, Cik nak pergi mana? Gombak. Ringkas jawab dia, tapi pelak Cina. Okey, boleh. Saya jawab. Gadis tu terus buka pintu belakang. Alamak, minyak wangi apalah yang dia pakai ni, menusuk kat hidung. Betul-betul wangi. Satu teksi bawa wangi, tak payah pakai MB Pure. Saya terus bawa menyelusuri selekor tajam jalan Bukit Antarabangsa nak ke Lebuh Raya Hulu Kelang, kemudian pergi Gombak. Sambil drive, saya tengok ke cermin. Perempuan tu bersandar dekat kerusi, tapi mata terpejam. Saya pun terus berangan-berangan
duk fikir keberanian perempuan tersebut berjalan seorang diri dalam gelap. Tapi saya tak berani nak tanya, takut dituduh menyebuk ataupun busybody. Bila saya tengah memandu tu, tiba-tiba tak semena-mena tengkuk saya disentuh jari jemari. Jari jemari tu pula sejuk seperti air batu. Jadi saya tepislah tangan gadis tersebut. Saya suruh dia duduk elok-elok. Tapi tengkuk saya terus diraba, tapi dengan gaya yang menggoda. Saya tepis lagi. Saya cakap, cik, oh cik, tolong jangan buat macam tu lah, saya tak selesa. Jadi perempuan tu masih lagi tak pedulikan kata-kata saya. Dia terus juga raba belai tengkuk, bahu dan rambut saya. Tapi kali ni saya tegas sikit. Saya garang sikit. Sambil tu pandang ke cermin. Bila saya tengok ke cermin, saya renung cermin tu lama. Sebab tak pasti apa yang saya tengok. Ya Allah, betul ke ni? Saya bercakap sendirian. Bila saya buka lampu, perempuan tu menyeringai. Wajah dia menggerutu, mengalir darah dan nanah dari kudis-kudis di pipi, dagu dan dahi. Dan kedua matanya tersembul keluar. Saya terus tekan brek sekuat hati. Kemudian saya pusing steering macam brek. Skrik. Lah, drift terus nak patah balik ke pondok Pak Gad dekat kondo tadi. Dan jari jemari yang lembut dan ayu tadi tu dah bertukar jadi kuku panjang. Kuku panjang tadi tu terus meraba-raba dan belai tengkuk saya. Ni dah seram lah. Beberapa kali dah saya try baca ayat kursi, tapi lintang pukang. Tak tahulah yang mana harus nak baca. Lidah saya gelu. Dan saya try pula surah Al-Fatihah, sama juga tak berjaya. Kereta yang saya bawa tu sekejap ke tepi, sekejap ke tengah, sekejap ke tepi. Saya jadi risau, takut jari-jari tu nak cekik leher saya. Jadi saya tekan throttle pedal kereta tu kuat tu sampai ke lantai. Sebab apa, nak laju, nak cepat sampai dekat pondok Gad, dekat kondo tadi, nak minta tolong. Peluh ni dah kata habislah, basah baju, rasa macam nak terkencing. Lutut menggeletar, lembik, seluruh badan dah rasa seram sejuk. Kereta dah jadi semakin laju. Tapi yang peliknya, bila kereta saya jadilah makin laju, perempuan tu makin lebar senyum dia. Jadi waktu perempuan tu tersengal dekat cermin, waktu tu saya terpaku. Bila saya pandang ke depan balik, hampir-hampir besi penghalang dekat pintu pagar kondo saya nak langgar. Nasib baik saya sempat break. Saya pun terus buka pintu teksi. Tolong, tolong, tolong. Bila dah sampai dekat pondok Pak Gad. Bila saya dah berlari nak ke pondok Gad tu, saya jatuh terjelepuk. Kaki lembek, dah tak mampu nak berdiri ataupun nak berjalan. Saya dah try bangun, tapi tak boleh. Rasa lemah, betul-betul lemah. Saya try merangkak pula. Oi, tolong. Saya jerit. Lemah, badan dah lemah ni. Tolong, tolong. Saya jerit sambil merangkak dan menerak macam askar nak pergi kat pondok Gad. Jarak dia 2 meter. Kemudian 2 orang Pak Gad berlari dapatkan saya sambil bertanya, Kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa dengan abang? Kenapa dengan abang? Abang okey tak? Tanya dia orang dengan muka cemas. Saya tunjuk kat orang teksi. Jadi dia orang segera pergi dekat teksi, tertunduk-tunduk, mengintai-intai. Macam tu. Yang kelihatan, wanita berambut panjang, pakai gaun merah. Slow-slow pintu belakang dibuka dan benda putih terbang keluar daripada teksi saya. Dan Pak Gad yang tercari-cari tadi tu lari lintang pukang masuk kat pondok dia orang, kunci pintu. Kedua-dua Pak Gad tu termuntah-muntah. Jadi tak ada apa yang saya boleh buat, tengok je lah. Yang menyebabkan Pak Gad tu muntah, lepas perempuan yang alam sebelah tu terbang keluar daripada teksi saya, bau busuk.
terus menyelinap masuk ke lubang hidung saya. Saya cuba tahan supaya isi perut supaya tak termuntah. Tapi dah tak mampu. Saya juga termuntah sekali. Dan malam tu saya dah tak mampu lagi nak bawa. Semangat memang hilang, lemah betul-betul. Ditambah-tambah pula bau tu melekat dalam teksi. Menjelang subuh, 3 orang kawan saya datang nak ambil saya balik. Teksi tu saya tinggalkan dulu dekat kawasan yang berhampiran dengan Pondok Pagat. Sejak peristiwa tu, saya dah tak berani lagi nak ambil penumpang dekat kawasan Bukit Antarabangsa tersebut selepas tengah malam. Bayarlah beberapa kali pun, bayarlah beberapa ganda sekalipun, tobatlah saya dah takkan ambil penumpang tengah malam. Oi, dugaan. Ish. Ya Allah. Okey, kisah seram yang ketiga. Kisah seram yang ketiga terserempak dengan penanggal. Okey, makcik semua, seperti mana lazimnya tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, dia bangun awal, bersiap-siap nak pergi kerja, nak menajak dekat sebuah estate. Jauh dia dalam 5 km daripada rumah beliau. Pada pagi tu, pakcik Semah ni rasa 50-50 nak keluar rumah. Sebab keadaan dekat luar rumah masih gelap. Adalah sekali terdengar bunyi ayam berkokok. Cakerok, kokorok. Jam dekat dinding pula dah mati. Sekarang dah pukul berapa pun makcik Semah tak tahu. Nak tak nak makcik Semah kena juga keluar ke rumah, pergi dekat simpang jalan, tunggu lori ambil beliau dengan 2-3 orang yang sama sebaya. Suasana sekeliling memanglah gelap. Makcik Semah terpaksa jalan kaki, berhati-hati takut kalau tersepak tunggu kayu. Setelah berjalan kira-kira 3 rantai dari rumah, sampailah makcik Semah ni dekat pohon rambutan dekat simpang jalan. Jadi makcik Semah ni duduklah dekat tunggu kayu sambil tunggu member kawan-kawan yang lain. Lama juga makcik Semah ni tunggu, sampai terdetik dekat hati makcik Semah, kenapalah member-member tak sampai lagi ni kan. Selalunya dia orang tak pernah lambat, tapi hari tu dia orang memang lambat. Okey, dalam keadaan memikirkan tentang kawan-kawan yang datang lambat, makcik Semah terpandang satu cahaya dekat udara, berkelip. Dia ada cahaya yang berwarna-warni terbang dekat udara. Tinggi dia setinggi pokok rambutan tempat makcik Semah tunggu. Bila dia tengok betul-betul, makcik Semah perasan objek yang terbang tu, dia menyerupai kepala manusia berambut panjang. 2 biji cahaya merah tersebut adalah mata lembaga tersebut yang berjuntai dan memanjang macam perut ayam. Bercahaya berwarna-warni adalah usus perut lembaga tersebut tanpa badan. Makcik Semah terpaku, hilang kata-kata, lesu, lembik. Tak ada daya lah apa yang makcik Semah ni boleh buat. Hanyalah dia tengok je lembaga tersebut hilang daripada pandangan. Ada dalam setengah jam kemudian barulah kawan-kawan makcik Semah ni sampai. Apa yang berlaku kepada makcik Semah tadi, makcik Semah cerita habis dekat kawan-kawan dia. Sampai Z dia cerita. Okey, bila dah dengar cerita daripada makcik Semah ni, barulah kawan-kawan dia cerita. Lembaga yang makcik Semah nampak tadi tu penanggal. Ini adalah kejadian daripada seorang wanita yang menuntut ilmu hitam. Pada siang hari, dia jadi manusia. Pada malam hari, kepala beliau akan bercerai daripada badan beserta usus-usus perut, keluar mencari darah. Selalunya diisap darah perempuan yang keluar waktu bersalin. Darah nifas tu lah. Kalau ketika itu, kalau waktu tu tak ada orang bersalin, dia akan cari binatang. Dia akan isap darah binatang ternakan macam ayam. Rupa-rupanya makcik Semah terawal 1 jam
Sebab itulah kawan-kawan makcik semah tak ada lagi terlajak awal. Sejak hari itulah makcik semah tak berani lagi nak keluar rumah tanpa ditemani dengan anak dia. Dan jam di dinding rumah beliau pun dah diperbetulkan. Rajin betul makcik semah ni ya keluar awal. Tapi kesian nasib dia tak baik. Dia terserempak dengan penanggal. Kalau anda lah jadi makcik semah ni kan, tengah duduk kan, tunggu kawan-kawan kan, tengah duduk tu tiba-tiba ada benda melintas kepala orang, ada usus. Dah lah seorang-seorang. Ya Allah. Kalau saya jadi makcik semah, cabut lari lah. Tak tunggu lah kat pokok rambutan tu kan. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menonton, yang mendengar kisah-kisah seram pada malam ini. Ada 3 kisah seram pada malam ini ya. Kisah seram yang pertama adalah kisah seram tentang kisah seram zakuan di Pangkuan Pontianak. Dan yang kedua, kisah seram amuai gaun merah. Dan kisah yang terakhir, kisah ketiga, kisah seram terserempak dengan penanggal. Itulah kisah yang aku dapat bacakan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang mendengar. Dan saya nak doakan kepada anda lah yang dengar kisah, yang tengok video ni pada malam ni. Saya nak doakan anda agar dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, kan? Diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan rezeki yang halal, kan? Amin ya rabbal alamin. Tolong aminkan doa saya ya. Okay, terima kasih kepada anda semua yang dah like, share, view dan subscribe. Untuk pengetahuan anda, channel Mr. Oro ni dalam on the way nak capai target subscriber 1000. Jadi kepada yang masih belum subscribe tu, saya nasihatkan tolonglah subscribe ya, sebagai tanda support kepada channel saya. Segala usaha anda untuk subscribe saya takkan lupakan. Saya akan ingat sampai bila-bila ya. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.